Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, pembangkang dinasihati supaya jangan cuba rosakkan rancangan kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Sungai Petani, Dr. Muhammad Taufik Johari, mengingatkan pembangkang agar tidak cuba-cuba untuk merosakkan perancangan yang dibuat kerajaan perpaduan. Pihak pembangkang khususnya, kalau kamu tidak boleh memberikan cadangan yang baik dan membantu ekonomi, kamu tidak perlu nak cuba untuk merosakkannya, kata beliau lagi. Yang ini memang ramai netizen yang setuju. Kata netizen, kalau sudahlah tidak ada cadangan, nak membantah pula, apalah maksudnya, kata mereka. Di mana kebaikan mengomen di sana tapi tak ada rancangan atau cadangan langsung untuk memperbaiki. Jangan hanya pandai, jangan hanya hero, jangan hanya hebat bercakap atau membantah, tetapi tidak ada cadangan langsung, kata beliau. Ramai pembangkang yang mungkin seperti itu dan ramai netizen yang melihat perkara itu. Kata beliau lagi, apa yang telah dibuat oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama jemaah menteri dan penjawat awam adalah cuba usaha untuk memberikan yang terbaik. Dalam belanjawan baru-baru ini juga kita lihat ianya belanjawan yang berani, iaitu untuk menyelamatkan orang-orang miskin dan memberikan ruang kepada golongan kaya untuk sama-sama membantu orang miskin. Paling penting bersifat manusiawi. Ya, ini betul yang memerlukan masa. Kita bagi masa sedikit dan ruang. Kalau tak boleh membantu, janganlah menghina. Katanya dalam program Bual Bicara Politik Hard Talk yang disiarkan menerusi Facebook Angkatan Muda Keadilan AMK Malaysia. Program tersebut yang dikendalikan oleh penerangan AMK Malaysia yang diadakan pada minggu kedua setiap bulan. Dalam rancangan episod 1 itu, Muhammad Taufik diminta mengulas mengenai fokus utama kerajaan Madani yang cuba dicapai oleh Anwar seperti integriti kerajaan, tata kelola yang baik dan memerangi rasuah. Mengulas lanjut, beliau yang juga Ketua Pemuda Pakatan Harapan PH Kedah berkata, apa yang lebih penting ketika ini adalah mengembalikan keyakinan dan harapan rakyat bahawa negara kita ini mempunyai halat tuju yang hebat. Katanya, sepanjang pemerintahan kerajaan perpaduan, banyak pelaburan telah masuk ke dalam negara ini dan siri lawatan pihak kerajaan juga dilihat cukup berjaya. Berapa banyak kes rasuah yang sudah ditemukan selama pimpinan? Maksudnya, adakah menteri-menteri terlibat dalam rasuah? Semua tidak ada untuk masa sekarang, kata beliau. Ini antara bukti bahawa kita boleh bekerjasama dengan parti yang dahulunya seteru politik. Tetapi kini sudah menjadi kawan. Insya Allah, benda ini akan berterusan dengan kepimpinan yang baik. Ujar Muhammad Taufik lagi yang turut memegang jawatan Ketua AMK Kedah. Saudara-saudara sekalian, nampaknya pembangkang semakin mula kepanasan apabila Anwar juga dilihat pada akhir-akhir ini semakin pofem dan bukan acah-acah saja. Saya buat status ini, kata Muhammad Fairul Al-Qassas, apabila saya kata disebabkan Anwar terlalu pofem, maka beliau difitnah. Pembangkang tak ada idea nak lawan kecuali fitnah. Tak cukup beliau, isteri Anwar Ibrahim juga, iaitu Dr. Wan Azizah, turut difitnah. Kononnya bersama dalam majlis kerajaan Yahudi. Banyaklah komen membanjiri. Ada ramai juga geng sebelah sana masuk dan pertikaikan soal Anwar terlalu pofem itu. Adik, kau kenalah faham konteks ayat dan situasi. Dr. Wan Azizah difitnah kononnya dalam majlis kerajaan Yahudi. Sedangkan kononnya Anwar acah-acah ke Timur Tengah. Kononnya nak tunjukkan yang perjuangan Anwar berkenan Palestin ini lakonan saja. Sedangkan isteri sendiri geng Yahudi, kata mereka. Ditambah pula naratif pemuda Palestin dalam rancangan KS yang kata
Kononnya Anwar tidak cukup cakna soal Palestina hingga kan video tersebut dijadikan bahan sebaran fitnah pihak pembangkang. Sebenarnya, Anwar sudah terlalu pofem bab Palestina ini. Sebagai Perdana Menteri, sebelum perang lagi Anwar sudah bawa isu ini dalam mesyuarat ASEAN. Dalam ASEAN pun Anwar sebut bab Palestina beberapa kali, sebenarnya termasuk dengan China, Korea, dan India. Hadir pula mesyuarat agung PBB, cakap lagi soal Palestina dapat delegasi dunia termasuklah dari Israel. Apabila berlaku serangan Gaza, Anwar umum bantuan segera 1 juta ringgit. Masuk parlimen dalam belanjawan lagi 10 juta ringgit. Dan kumpul pula bersama JLC dan lain-lain 100 juta ringgit. Anwar segera telepon beberapa pemimpin dunia seperti Erdogan dan telepon juga Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Anwar secara tegas tolak gesaan Barat dan EU supaya mengecam Hamas. Malah Anwar sebut dengan berani, kami ada hubungan dengan Hamas dulu dan sekarang. Anwar hantar delegasi ke mesyuarat OIC berkenan isu Palestin. Anwar sertai mesyuarat ASEAN GCC, yaitu negara-negara Teluk. Anwar juga suarakan isu Palestin. Inilah yang sangat-sangat pofem. Selepas negara ASEAN lain balik, Anwar buat perjumpaan khas dengan Perdana Menteri Arab Saudi, putra mahkota Muhammad bin Salman. Bincang isu Palestin dan cuba dapatkan sokongan Arab Saudi. Kemudian, Anwar terbang ke Turki, jumpa pula dengan Presiden Turki. Bincang lagi dan rancang untuk bantu Gaza. Tidak cukup itu, Anwar terbang ke Mesir. Sebab di Mesir ini yang pegang sempadan Rafah Gaza, satu-satunya pintu masuk ke Gaza. Anwar jumpa Presiden Mesir. Pasti dalam perbincangan adalah untuk buka pintu sempadan seluas-luasnya supaya bantuan boleh masuk. Anda ada nampak negara lain, khususnya pemimpin utama negara lain, buat perkara ini? Tiada kan? Itulah sebab Anwar terlalu pofem bab sokongan kepada Palestin. Ini bukan acak-acak. Ini tahap pergi rayu, macam anak sendiri ada terperangkap di situ. Balik Kuala Lumpur, malam pula Anwar buat perhimpunan sokongan untuk Palestin. Banyak betul tenaga Anwar, bersungguh betul Anwar. Tapi masih ada lagi walaun yang sanggup fitnah macam-macam. Siap nak bom Ajijah lagi. Otak letak mana? Dan lagi, untuk pentahan Anda yang tidak follow media Anwar, selang bermasa perbincangan untuk Palestin pada setiap negara Anwar pergi itu, macam-macam beliau lakukan. Anwar sempat tarik pelabur, tanda tangan MOU, bantu selesaikan kes-kes rakyat. Contohnya pelajar Malaysia di Al-Azhar, jumpa rakyat Malaysia di sana dan jumpa ulama Al-Azhar. Anda buta hati lagi? Terpulanglah. Tugas saya menerangkan dan sesekali juga saya juga akan menyerang kepada golongan yang melampau, kata penulis di Harapan Daily ini, yaitu Muhammad Fairul Al-Qassas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.